saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita saudara-saudara yang daripada berkata-kata yang sedang berkhutbah kerana menunjukkan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksud barang sesiapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam sahaja sekalipun, maka nescaya luputlah pada solat fardu Jumaatnya. Oleh itu, janganlah dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan tentang tajuk kasih Allah kepada peniaga yang jujur dan lagi bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maklumat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadat bukan semata-mata merujuk pada amalan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Tetapi ibadah secara umum adalah meliputi segala bentuk perbuatan seseorang itu sebagai manusia. Selagi mana perbuatan itu didasari dengan niat kerana Allah atau mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya, maka dia adalah termasuk di dalam maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perniagaan adalah merupakan salah satu bentuk usaha bagi memperoleh nafkah untuk meneruskan kehidupan. Ia adalah satu cara untuk manusia mendapatkan harta dan keperluan yang diingini. Manusia adalah makhluk yang lemah dan saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Melalui perniagaan, manusia boleh memenuhi keperluan diri dan tuntutan hidup.
ia secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah masyarakat dan negara yang penduduknya saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Islam sangat memandang mulia terhadap urusan jual beli dan perniagaan. Ini kerana amalan perniagaan bukan sahaja merupakan sunnah Rasulullah SAW, bahkan ianya menjadikan hasil keuntungan yang berlipat kali ganda, terutamanya bagi mereka yang rajin berusaha dan bersungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bahawa Nabi SAW pernah ditanya berkenaan pekerjaan apakah yang paling mulia di sisi Allah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, ia adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur, iaitu diridai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan peraturan yang jelas dalam urusan jual beli. Ia mestilah dijalankan atas niat yang bersih daripada sebarang penipuan dan kezaliman. Ketegasan ini dapat dilihat menerusi firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 29 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan, menggunakan harta sesama kamu dengan cara yang salah, yaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara atas dasar redha-meredai, suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kedudukan yang istimewa kepada para peniaga yang mengamalkan sikap jujur dan amanah dalam urusan jual belinya. Kedudukan mereka itu diletakkan sebaris dengan para nabi dan orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya peniaga yang jujur lagi amanah itu akan bersama-sama para nabi, kumpulan orang yang jujur dan para syuhada, yaitu di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kaedah urusan jual beli yang telah berkembang luas pada zaman ini telah melahirkan para peniaga yang sentiasa mengidamkan keuntungan yang berlipat ganda. Pada hari ini, terdapat sebahagian manusia yang cenderung menghalalkan segala urusan perniagaan yang haram semata-mata untuk meraih keuntungan dengan cepat. Perbuatan ini telah menyebabkan ada peniaga yang gemar mengambil kesempatan dalam urusan jual beli sehingga membebankan pengguna. Ada yang menaikkan harga jualan sesuka hati kerana sikap tamak. Tidak kurang juga ada yang bersikap tidak bertanggungjawab dengan menyembunyikan barang jualan untuk menaikkan harga. Dan ada juga yang gemar menipu dalam timbangan. Kesemua ini adalah merupakan perkara yang haram dan dibenci oleh agama. Sesuatu yang dibenci agama bermaksud perbuatan itu dibenci oleh Allah dan Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang bermaksud, celakalah bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu apabila mereka menerima sukatan ganteng cupak daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghina para peniaga yang mengikut hawa nafsu mereka dengan mengambil kesempatan
kesempatan ke atas orang lain dan melakukan kezaliman. Agama Islam menyuruh manusia supaya berlaku adil dalam perniagaan dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan yang datang. Hal ini bersesuaian dengan konsep persaudaraan dalam Islam yang menyatakan bahawa seseorang Muslim itu adalah saudara kepada seseorang Muslim yang lain. Seseorang Muslim itu tidak akan tergamak untuk menzalimi saudara Muslimnya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mimbar ini menyampaikan pesanan yang berharga buat mereka yang terlibat dalam urusan perniagaan. Yang pertama, seseorang peniaga perlu memahami bahawa urusan perniagaan itu adalah sunnah yang halal lagi baik. Rasulullah SAW pernah menjadi seorang peniaga yang berjaya kerana sikap baginda yang dihiasi dengan rasa takwa. Yang kedua, semua jenis perniagaan yang diusahakan perlulah dipastikan ianya berteraskan syariat Islam. Hindari daripada sumber perniagaan dan pelaburan yang bercanggah dengan syarak. Yang ketiga, kejujuran dan amanah adalah kunci kejayaan dalam sebuah perniagaan. Jangan menipu orang yang datang membeli dan jangan menindas sesama para peniaga. Keberkatan akan hilang akibat daripada penipuan dan sikap zalim. Yang keempat, para peniaga dan pekerja hendaklah sentiasa mengutamakan perintah Allah. Peliharalah solat pada waktunya, kerana rahmat Allah akan melimpahi kepada mereka yang mengutamakan Allah berbanding dengan perniagaan. Yang kelima, jangan lalai daripada melakukan infak terhadap sebahagian harta perniagaan. Keluarkanlah zakat dan sedekah apabila sampai waktunya dan sentiasa bersyukur kepada Allah, kerana rasa syukur itu akan membuka pintu rezeki buat seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang bermaksud, ibadah itu dilakukan oleh orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka takutkan hari kiamat daripada yang berbalik-balik hati dan pandangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبا ويقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menurut mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi dan jauhi dan selamatkanlah akhlak kiranya diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menginfakkan hartanya di jalan seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harith al-Syariah Sultan Ibrahim Ibn Anwar Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'am Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sufyan bin Anwar Sultan Idrisha Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cipon Besar Khadidah binti Bustamam, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'idhal Islam wal muslimin wa khudhil kafarata wa mubtadi'an tayyat wal musyrikin wa kulla man du'ahu lid-din. Allahumma farihum wal muslimin wa qidayna al-'alim al-imin wa ahsin khalas al-masluhin waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ir bilad al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa ru'ana al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء